Seterusnya hari ini di studio kita nak bincangkan berkenaan satu topik yang menarik berkenaan dengan bagaimana kita melakukan transisi tenaga negara. Kita tidak mahu lagi menggunakan bahan-bahan yang ada kemungkinan untuk habis untuk beberapa tahun akan datang, beberapa puluh tahun akan datang. Jadi kita nak menggunakan tenaga-tenaga yang boleh diperbaharui. Umpamanya kita di Malaysia ini kaya dengan sinaran matahari yang mana tenaganya itu boleh digunakan ataupun dalam konteks ini dipanggil sebagai sistem solar. Jadi kita nak bersama dengan seorang individu yang orang kata memulakan kajian tentang sistem solar ini dan bagaimana sebenarnya ia boleh memberi manfaat untuk kita di Malaysia. Saya bersama dengan seorang tetamu. Saya perkenalkan teknologis Dr. Salma Badu selaku pensyarakanan di Kolej Kejuruteraan Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Dr. Salmia, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, nampak muda doktornya ni. Pencapaian yang begitu membanggakan seorang wanita dalam industri tenaga ini. Siapa sangka ini merupakan, saya yakin walaupun masih lagi dalam peringkat kekajian, tapi ini satu pencapaian yang cukup membanggakan sekali. Sebelum kita pergi ke arah bentuk tenaga yang doktor sedang mengkaji sekarang ini, saya rasa kita berikan sedikit pengenalan latar belakang doktor, bagaimana boleh menceburi bidang ini dan sudah berapa lama sebenarnya melakukan kajian tentang tenaga boleh diperbarui ini. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Renewable energy ataupun tenaga yang boleh diperbaharui ini adalah alternatif ya. Dan kita tengok sekarang pun kita dah pergi jauh ke arah itu juga, bukan sahaja Malaysia tetapi negara-negara luar juga sudah banyak ke arah teknologi itu. Jadi selaku rakyat Malaysia dan juga yang terlibat dalam bidang-bidang kajian ini, kajian renewable energy ini adalah satu kajian yang berpotensi tinggi dan juga boleh dimajukan untuk meningkatkan juga teknologi kita lah, seiring dengan negara-negara yang sudah membangunkan teknologi ini. Dan saya sudah berpengalaman dalam membangunkan research ini ataupun kajian ini selama lebih daripada 5 tahun dan kami juga telah come out dengan findings yang cukup berpotensi tinggi. Okey, apa sebenarnya bentuk kajian-kajian yang sedang dilaksanakan oleh doktor sebenarnya sekarang ini? Salah satu kajian adalah solar road waste. Okay. Solar road waste ini adalah alternatif yang selain daripada solar panel, selain daripada hydro dan juga selain daripada tenaga angin dan biogeosim yang adalah, dan sebagaimana yang kita tahu, Malaysia ini adalah negara yang kaya dengan hasil-hasil semula jadi seperti cuaca yang panas sepanjang tahun. Selain daripada itu, taburan hujan yang tinggi juga meningkatkan ya potensi untuk tenaga hidro itu untuk di harvest juga. Sebagai negara yang mengeluarkan hasil pertanian, agriculture, so itu adalah potensi untuk membangunkan renewable energy daripada biogeosim. Dan juga tenaga angin. Kita pun ada angin yang agak bagus juga untuk kita harvest renewable energy ini. Okey, kajian dilaksanakan oleh doktor. Ini berkaitan dengan jalan raya. Yeah. Siapa sangka kalau kita bercakap berkaitan dengan tenaga boleh diperbarui ini kan, terutama daripada cahaya matahari iaitu sistem solar. Ialah kita akan memikirkan ataupun membayangkan ada panel yang akan dipanaskan, yang akan menyerap segala haba daripada matahari. Tapi bagaimana konsep jalan raya ni, kalau doktor boleh perincikan dengan lebih lanjut? Ya, okey, solar road waste ni sebenarnya pada saya sangat menarik untuk dijalankan kajian dia. Sebab dekat Malaysia kita dah ada rangkaian jalan raya yang panjang. Okey, daripada statistik JKR sendiri pun untuk jalan-jalan utama pun kita dah ada 300,000 kilometer road networking dekat kita. Jadi selain daripada kita nak harvest energy daripada solar panel,
kita juga dah ada existing place ataupun tempat yang memang dah ada yang memungkinkan kita untuk menjana tenaga selain daripada solar panel ataupun hydro ataupun dan sebagainya. Sebab jalan raya ini kita dah ada. Okay. So we just kita nak tambah baik sahaja dari segi sistem harvesting itu sendiri di jalan yang sedia ada, dan juga kita boleh menggunakan dia sebagai jalan raya yang biasa, dan dalam masa yang sama kita boleh menjana tenaga. Okey, penjanaan tenaga itu kita boleh lihat dari segi menghidupkan lampu jalan, dari segi menghidupkan lampu-lampu isyarat dan juga CCTV yang ada di berdekatan dengan jalan raya. Dan mungkin juga ia juga berpotensi untuk menghidupkan sebagai sumber tenaga elektrik kepada bangunan-bangunan yang berdekatan dan sebagainya. So itulah sebenarnya target kita lah di dalam research ini. So kita nak establish benda ni dan seterusnya kita boleh gunakan lah. So kita ada alternatif selain daripada sumber-sumber yang kita dah ada. Kajiannya sangat baik sebenarnya. Siapa sangka sebelum ni kita ada dengar banyak aduan ataupun komen negara kita ni car oriented kan. Kesesakan trafik yang terlalu banyak di atas jalan raya. Yang kita nampak tu barangkali mungkin sedikit negatif kerana ianya menyebabkan kelewatan untuk ke tempat kerja dan sebagainya. Tapi siapa sangka jalan raya ini mesti lagi dalam peringkat kajian boleh menghasilkan satu tenaga, atau boleh kita kata substitute sebagai solar panel lah doktor, kerana dia menyerap haba dan juga boleh menghasilkan tenaga untuk diguna pakai di sepanjang jalan raya tersebut. Bagaimana dapatan kajian itu setakat ini? Okey, setakat itu dapatan setakat ini sebab kami pun mendapat suntikan dana daripada kementerian untuk menjalankan kajian ini, dan di peringkat ini kami sudah sampai kepada peringkat proof of concept. Okay. Dan kami mendapati dia ada potensi. Potensi sebenarnya sistem ini bukan kajian ini bukan cuma satu bidang sahaja. Okay. So bidangnya adalah multidisciplinary. So bidang apa lagi yang terlibat sebenarnya? Selain daripada bidang kejuruteraan awam, yang paling pasti adalah bidang electrical dan juga mechanical, sebab dia melibatkan tenaga harvesting dan sebagainya. So pada peringkat sekarang ni kami tengah membangunkan sistem, kita panggil dia geothermal energy harvesting, daripada material itu sendiri, dan untuk ditransferkan kepada bateri charging dan sebagainya. Okey. Kita doakan selamat maju jaya, doktor. Ini satu perkembangan yang sememangnya ramai rakyat Malaysia menantikan, dan di mana kerajaan juga ingin orang kata mencapai salah satu matlamat SDG, Sustainable Development Goal, untuk negara kita bergerak ke arah teknologi hijau. Sebabnya kalau kita bergantung kepada barangkali arang batu, ini adalah satu tenaga yang pada satu jangka masa akan habis. Jadi ini adalah satu kajian yang baik, kita perlu berikan sokongan kepada mereka, dan juga sokongan kepada doktor sendiri, salah seorang wanita yang berada dalam industri yang didominasi oleh kaum lelaki. Bagaimana doktor survive, hidup dalam orang kata suasana yang dipenuhi oleh ataupun banyak stigma di mana lelaki saja yang diperlukan dalam bidang ini? Persepsi itu sekarang sebenarnya sudah agak berubah jugalah bila kita lihat sekarang wanita sudah banyak terlibat di dalam bidang-bidang lain, mainly sains dan teknologi, dan bidang tenaga sekarang ni adalah industri yang sedang meningkat naik, dan saya melihat penglibatan ramai wanita, terutamanya di bidang-bidang research, kajian penyelidikan dan sebagainya. Dan wanita ini adalah seorang yang unik kan. So wanita ini bila kita lihat dia adalah orang yang lebih berdedikasi, dan juga mempunyai keazaman yang tinggi juga. Dan saya melihat wanita ini boleh bergerak setanding dengan lelaki. Pengalaman doktor sendiri berada dalam industri ini sebagai seorang wanita, apa cabaran-cabaran yang perlu dilalui, kepayahan? Okey, cabaran dia sebagai seorang wanita, kita banyak sebenarnya
tanggungjawab lain, ya, terutamanya tanggungjawab kepada rumah tangga, anak-anak, suami dan sebagainya. Itulah cabaran yang pertama adalah dari segi pengurusan masa dan perancangan itu sendiri. Tapi dengan pengurusan masa dan juga sokongan daripada keluarga yang sentiasa memahami kerjaya kita, sebenarnya perkara itu bukanlah satu cabaran yang berat dan ia boleh diselesaikan. Jadi sebagai seorang wanita kita perlukan sokongan daripada semua pihak, terutama keluarga. Ini antara salah satu contoh yang kita boleh ikuti seorang wanita yang bijak, yang berada dalam industri beliau, yang berjaya, sekarang sedang melaksanakan ataupun melakukan kajian yang insya-Allah akan memberikan satu impak yang besar kepada negara. Bajet 2024 akan dibentangkan pada bulan Oktober nanti. Doktor pasti ada banyak harapan sebab nak buat kajian ni, saya tahu memang dana diperlukan sangat banyak. Kalau tidak, ialah keberjayaan kalau adalah perkataan itu kan, nak menjayakan sesuatu kajian itu memerlukan wang dan sebagainya. Jadi harapan doktor sendiri pada pembentangan belanjawan nanti, apa yang doktor perlukan sebenarnya, terutama bila kita cakap berkaitan dalam sumber tenaga ini? Okey, harapan saya untuk belanjawan kali ini adalah saya ingin melihat dana-dana juga disuntik lebih banyak di dalam industri tenaga hijau ini. Sebab kita sebenarnya bergerak ke arah itu. Jadi sebagai penyelidik ataupun sebagai orang yang terlibat di dalam industri tenaga ini, untuk melaksanakan semua ini memerlukan dana. Jadi even untuk melakukan kajian sendiri pun dana juga diperlukan, ya. Jadi kalau kerajaan bersedia untuk menyuntik dana-dana yang lebih banyak untuk invest kepada renewable energy ini, adalah lebih baik, dan saya rasa kita akan lebih move further, lebih cepat berbanding yang sekarang ini. Sebab dalam bidang research pun memang kita perlukan sokongan, ya, sokongan daripada semua pihak untuk menjayakan sampai ke tahap industri dan sebagainya. Okey, baik. Terima kasih Dr. Samia Abdul bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan transisi tenaga negara, terutamanya ke arah tenaga yang boleh diperbaharui. Semoga Dr. Berjaya melaksanakan kajian tersebut dan kita sama-sama nantikan bagaimana kelebihan sistem solar ini boleh menjana elektrik di negara kita. Terima kasih sekali Doktor sama kita hari ini di studio. Seterusnya, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini ada topik menarik kita akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana.